peringatan, pencerahan sekiranya kita terlupa bagaimana COVID-19 ini merebak untuk kita menjaga keselamatan kita, mengetahui apakah risiko-risiko sekiranya kita keluar rumah, bagaimana kita boleh mendapat jangkitan ini. Baik, untuk pengisian yang seterusnya untuk segmen pertama kali ini, kita akan mendalami dan mengetahui sebenarnya apakah dasar kebersihan negara dalam era norma baru, bagaimana ia boleh diperkukuhkan dan apakah peranan kita. Dan bersama saya hari ini Yang Berhormat Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa YB. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, YB, kita teruskan persoalan pertama kita. Kita sekarang ini dalam keadaan yang sangat mencabar. Kita melalui wabak pandemik COVID-19 dan mungkin sekali kita boleh mengatakan bahawa kita dalam gelombang yang ketiga. Jadi dalam permasalahan ini yang kita melaluinya, bagaimana YB boleh terangkan berkenaan situasi semasa dengan dasar kebersihan yang diperkenalkan oleh KPKT pada tahun 2019? Okay. Alhamdulillah, terima kasih Sofia jemput untuk bercakap tentang dasar kebersihan negara pada hari ini. Dan apatah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini yang tidak disangka-sangka. Jadi proses untuk kebersihan negara ini memang sudah dimulakan even sebelum era COVID-19 ini. Jadi tetapi dia hanya dilancarkan pada tahun 2019. Bila kita melihat bahawa sesebuah negara, imej sebuah negara terletak kepada kebersihan negara. Setuju. Jadi mesti ada satu dasar yang boleh mengikat dan satu dasar yang ada panduan yang mana kita boleh harus mengikutnya dan melaksanakannya. Jadi sudah tiba masanya Malaysia mengangkat ataupun mengambil berat serius tentang dasar kebersihan negara ini, kerana tahap kebersihan negara itu sepatutnya harus dari masa ke masa harus meningkat lebih baik. Jadi tidaklah boleh tahap kebersihan negara itu makin lama makin teruk. Betul. That shouldn't be, Tidak harus jadi begitu. Tapi apakah punca untuk kita memastikan bahawa dasar ini akan berterusan bertambah baik setiap masa adalah sikap rakyat Malaysia itu sendiri. Dan bagaimana kita membudayakannya kepada mereka. Dan bagaimana mereka menjadikan darah daging mereka cara hidup mereka. Itu yang penting. Jadi ianya tidak mudah kerana ianya akan bermula dengan perubahan sikap, mindset dan kehendakan kebersihan itu. Jadi kalau kita lihat seseorang yang hendakkan kebersihan itu adalah orang-orang yang mempunyai kepribadian yang tinggi. Jadi oleh kerana itu tidak mudah untuk kita membentuk peribadi yang baru, tidak mudah untuk kita membentuk budaya yang baru, lifestyle yang baru, cara hidup yang baru dan sebagainya. Tidak mudah. Ianya harus bermula daripada umur muda sebenarnya, kalau boleh dari sekolah. Tapi saya tahu di Malaysia ni kita dah muda untuk buat program-program kebersihan daripada sekolah. Tetapi somehow along the way itu saya lihat ada terhenti agaknya, tidak ada berterusan. Jadi kita lihat sikap ataupun sikap rakyat Malaysia dan dasar-dasar kebersihan kita tidak mantap dan tidak dibuat dengan cara yang lebih serius seperti saya sebut. Jadi makanya KPKT mengeluarkan satu dasar kebersihan negara. So yang ini ada tertulis bahawa apa-apa perkara yang kita hendak tingkatkan dari segi membudayakan diri mereka, cara-cara hidup mereka dan bagaimana kita meningkatkan penguasaan dan apakah program-program yang boleh membantu mereka untuk manfaatkannya dari program-program dasar kebersihan negara ini. Baik, YB, so tentunya untuk mengubah mindset ataupun melihat bagaimana orang kita, mindset kita, cara kepribadian kita boleh menjurus ke arah yang lebih bersepadu ke arah menjaga kebersihan negara ini memerlukan usaha yang sangat kukuh, memerlukan semua untuk bersepadu. Dan kita difahamkan juga yang terdapatnya satu inisiatif untuk menambahkan sumber pendapatan rakyat secara sampingan ataupun dinamakan sebagai trash to cash. Bagaimana YB melihat ini salah satu cara yang terbaik sekali untuk menarik minat ramai untuk menjaga kebersihan negara? Satu negara, kalau kita tengok imej negara itu adalah sebuah negara yang bersih, bila kita lihat tempat pelupusan sampah dia, tempat penjagaan sampah dia itu boleh menjadi satu tahap untuk menarik pelancong. Itu that means is well done and very good lah. The best lah. So jadi oleh kerana itu
dalam keadaan ekonomi dan sebagainya yang kita rasa banyak terutamanya di kalangan B40 yang memerlukan pendapatan yang lebih tambahan dan sebagainya. Jadi kita harus memanfaatkan rubbish. Sampah ini adalah duit pada saya, because kalau setiap sampah tu kalau kita pandai untuk mengitar, membuatkan recycling dan sebagainya, ia akan menjadikan hasil pendapatan bagi kita. So if you look at sampah, if you think sampah is money, I think that should be the attitude. So because each plastic bottle kita collect, kita boleh convert into cash. Kertas kita collect, kita boleh send for recycling. Okay, is cash. Makanan, sisa makanan pun kalau kita kumpul dan kita buat decomposting jadi baja pun jadi cash. Betul. So jadi ini perkara-perkara yang patutnya boleh kita nak ajarkan kepada rakyat Malaysia bagaimana kita lihat sampah itu adalah bernilai. So jadi dia jangan buang sampah sembarang. So sampah tu macam buang duit. Seolah kita tukar balik mindset tu, kita melihat sampah itu adalah peluang perniagaan, peluang untuk mencari duit dan sebagainya. Tapi mungkin saya boleh katakan di sini kan YB, mungkin tahap kesedaran rakyat kita sedikit kurang bagaimana memproses untuk menjadikan sampah itu sebagai peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi sebasic-basic ataupun sekecil-kecil mengagihkan sampah kita di rumah pun mungkin menjadi satu cabaran yang besar pada ketika ini. Bagaimana YB melihat mungkin langkah pertama untuk memastikan kita sebagai rakyat Malaysia bersepadu menuju ke arah negara yang lebih bersih ni. So kalau kita nak bermula dari perumahan, sebab itu saya ini kena ada penguatkuasaan. Because kita boleh cakap, tapi kalau rakyat kita masih lagi tidak boleh melaksanakannya dengan cara sendiri, jaga spontan dan volunteer, dan masih lagi tidak dapat menerapkan nilai-nilai kebersihan, jadi maka kita membuat ada satu kaedah yang harus kita buat penguatkuasaan. Jadi pada mereka yang fail, yang gagal untuk membuang sampah dalam tong sampah, jadi kita kena buatkan polisi untuk membolehkan kita saman mereka, membolehkan kita menghukum mereka. So jadi di peringkat kawasan-kawasan perumahan, PPR, dan juga kawasan flats dan juga apartmen macam itu, mereka boleh menguatkuasakan ini sekiranya ada penduduk-penduduk di dalam, penghuni-penghuni di kawasan itu tidak membuang sampah di tempat yang betul dan littering, orang cakap membuang sampah merata-rata, mereka boleh ambil tindakan di peringkat komuniti itu sendiri. Boleh di peringkat PBT juga boleh membuat tindakan, boleh fine mereka dan boleh mengambil kaedah-kaedah bagaimana hendak menghukum mereka. Ada yang menghukum tu untuk membuatkan mereka untuk melaksanakan kerja-kerja komuniti, macam perumahan, sapu kawasan tu dan sebagainya. Jadi mungkin kaedah untuk menghukum fine, denda, mungkin tidak begitu efektif dalam segi untuk menghukum mereka yang membuang sampah ini, kerana kalau kata bayar RM50, okey, dia akan bayar RM50. Kesedaran tak ada, just takat bayar buang sampah kita bayar RM50, dan di prosesnya juga mengambil masa yang panjang. So jadi kita kena ada penguatkuasaan atau hukum-hukuman yang lebih efektif untuk memastikan mereka melaksanakan ini. Contohnya, because saya baru nak melancarkan separation at source, yang mana kita harus bermula untuk separate atau mengasingkan sampah dari rumah. Jadi tak apa, saya kata kita mulakan dengan kawasan-kawasan rumah residential area. Maknanya kawasan-kawasan rumah yang mereka berpendapatan sederhana dan ke atas. Yang lebih saya anggap lebih berilmu ataupun berpelajaran. Jadi mungkin mudah untuk kita laksanakan dengan mereka dahulu. Jadi kalau sekiranya mereka gagal untuk mengasingkan sampah, kertas yang recyclable, kertas plastik atau kaca, lepas tu dengan sisa makanan dan sampah-sampah botani ataupun sampah-sampah pokok-pokok itu. Jadi kalau mereka gagal, kita kata okey, kita jangan collect the sampah. Kita biarkan. Jadi dia baru realise, kata kalau saya tak buat ini, tak angkat sampah, rumah saya busuk dan sebagainya. Jadi ini yang lebih saya rasa hukumannya lebih efektif daripada kita saman mereka dan apa semua, tidak akan berkesan kepada mereka. Tetapi memang menariklah saya melihat pendekatan yang YB usulkan, tapi
kita melihat berkenaan dengan penguatkuasaan ini, bagaimana daripada segi penguatkuasaan itu sama ada cara pendekatan lah, kita nak biarkan sampah bagi mereka sendiri ataupun meletakkan denda dan hukuman sebagainya secara sekata di seluruh negara. Kita fahamkan setiap daerah mungkin mempunyai kekangan yang tersendiri daripada segi untuk memperkukuhkan penguatkuasaan itu. Jadi YB adakah melihat ini salah satu kekangan yang dihadapi? Ya, bukan kekangan, kita harus memula. Somewhere. Kalau kita tak mula, sampai bila kita memikirkan mereka tak akan buatlah, mereka sampai bila kita tidak akan dapat melaksanakan objektif kita untuk memastikan negara kita sebuah negara yang bersih. So penguatkuasaan itu penting di peringkat komuniti, di peringkat kerajaan tempatan, di peringkat negeri juga. Baik. YB, dalam kerajaan Malaysia menunjukkan usaha keras mengekang penularan wabak COVID-19 ini, kita juga difahamkan antara usaha melaksanakannya adalah menerusi pendigitalan perkhidmatan. Jadi pendigitalan perkhidmatan ini mungkin YB boleh terangkan sedikit sebanyak bagaimana ia boleh diaplikasikan kepada rakyat juga, YB. Okey, kita memang sepatutnya Malaysia ni dah 60 tahun lebih merdeka. Patut kita pendidikan itu lebih awal daripada itu. Tapi dengan kedatangan COVID ni, alhamdulillah satu hikmahnya bahawa proses untuk pendigitalan dan juga buat kerja-kerja online ni dipercepatkan, because dah dalam keadaan COVID tak boleh keluar, tak boleh apa dan sebagainya, maka kita dapat melaksanakan dengan lebih cepat. Alhamdulillah. Untuk belajar. That's right. Alhamdulillah. So jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya dah ada online, tapi rakyat Malaysia tidak membudayakan diri mereka untuk menggunakan aplikasi kerana mereka tidak biasa dan mereka rasa macam mereka tak biasa saja. Tapi bila dah ada norma pandemik ini, mereka terpaksa. Bila terpaksa mereka dapat kesedaran bahawa ianya mudah, ianya ringkas, ianya menjimatkan dan sebagainya. Jadi oleh itu di KPKT juga banyak servis-servis kita yang telah kita membuat secara online. Baik. So banyak yang itu. In fact semua tugasan-tugasan di KPKT kita telah membuat sistem online. Baik. Itu adalah barangkali langkah yang terbaik pada ketika ini untuk memastikan secara online ini kita dapat melihat kesan ataupun penguatkuasaan yang lebih menyeluruh lagi kan. Kita ucapkan terima kasih kepada YB untuk jadikan salah satu cara yang paling penting sekali, mungkin sumbangan terbesar KPKT adalah mengekang pandemik COVID-19 dan pencapaian usaha ketika ini daripada pihak kementerian sendiri bagaimana? Okey, dalam usaha yang utama sekali adalah kita membudayakan satu keperluan untuk mensanitasikan bangunan-bangunan dan kawasan awam dan sebagainya. Ketika pandemik ketika itu terjadi, bahawa kita melihat bahawa kita perlu untuk membuat sanitasi. Jadi kita menggunakan anggota bomba kita untuk turun padang ke bangunan-bangunan kerajaan, di pasar-pasar awam dan tempat-tempat yang kritikal. Kita membuat sanitasi. Dan ini harus dibudayakan kerana with COVID or without COVID, we have to budayakan. Mungkin kita ada satu struktur yang atau satu mekanisme yang baru di mana kita kata tiap-tiap 6 bulan, ini kita belum tentu lakukan lagi, mungkin tiap-tiap 6 bulan atau tiap-tiap setahun sekali mereka harus membuat sanitization dalam kawasan mereka, di tempat-tempat awam dan sebagainya. Jadi ini biarkan kita budayakan, jadi pastikan bahawa tempat-tempat ini bersih dan insya-Allah akan jauh daripada bukan COVID saja, 19 now, kita tahu ada 20 pula kan. So jadi yang lain kuman dan sebagainya akan dapat membantu dalam konteks menjaga kebersihan negara dan juga menjaga kesihatan rakyat. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada KPKT sendiri kerana memberikan inisiatif yang cukup tinggi memastikan keselamatan kita, kebersihan kita dan utama sekali dalam kita melalui wabak pandemik COVID-19, kebersihan sepatutnya menjadi nombor satu. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana sejumlah masa memberikan pencerahan sedikit sebanyak bagaimana negara kita menuju ke arah negara yang lebih bersih secara sepadunya. Terima kasih YB. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, kita ada